um, dan apa yang saya nak sampaikan adalah sekarang ni kalau kita pula nak menghadapi PRK Pulai, dan insyaAllah lah saya cuba untuk bawa calon-calon daripada Pulai dan Simpang Rejam. Simpang Rejam aku selalu salah lah Jeram, simpan jeram. Simpang Simpan Jeram. jeram. Kan. Nak rejam. Nak hudud ke? Bukan, Abang Wan. Kau tengok, tahu tak? Sekarang ni kan trend yang orang buat live yang NPC tu. Mantap. Macam tu kan. Lepas tu bola. Tendang bola macam tu. Aku teringin lah nak buat live macam tu. Tapi tak boleh lah. Masalahnya kita masih lagi kena apa? Kena berpolitik. Okey, kita bagi Tok Lenggong cakap pula. Silakan. Tok Lenggong, silakan. Simpan jeram. Ya, sorry. Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat pagi, Lenggong. Punya mic tak cantik tu. Dia punya mic tu. Macam mana? Naik buai. Aku tengok budak-budak sekarang, dia buat NPC, siap buat macam muka anime semua kan. Nice pic. Macam tu. Aduh, macam-macam lah dia reka. Okey, silakan Tok Lenggong. Tok Lenggong. Mic. Dia punya mic tu, dia kena cabut tu. Dia punya earphone tak elok tu. Buka mic. Cik Ani. Saya ni masih menanti itu walau ni. Kau buka live sendiri baru dia orang berdua-dua masuk bimbing. Kat sini tak ada, payah. Nak dapat yang premium berkualiti payah. Okey, silakan Tok Lenggong. Kalau Tok Lenggong tak cakap, saya tambah sikit boleh? Silakan. Tok Lenggong saya turunkan kalau tak nak cakap ya. Okey, macam Wan cakap tadi, sebab kawan saya tu mungkin dia pun tak tahu pasal SPR akan menukarkan alamat dia ataupun tempat mengundi dia berdasarkan IC secara automatik ataupun itu memang cara dia lah. Jadi informasi ini tak ada orang tahu sama ada memang secara automatically dia ikut IC atau macam mana. Jadi benda ni kena satu pencerahan. Sampai sekarang tak ada orang tahu. Jadi saya pun syak juga sama ada dia buat secara automatik mengikut IC ataupun dia memang ada muslihat dia. Ataupun memang ada cara dia nak pindahkan undi ke Selangor. Dengan apa yang diceritakan oleh pengarah pilihan raya Sungai Kandis tadi, pengarah untuk pilihan raya Nik Zawawi tadi, Nik Zawawi pula. Betul lah kan Nik Zawawi kan, Ustaz Nik Zawawi? Nik Zawawi. Apa yang dia ceritakan, proses selepas pengundian tu dan sebagainya, terdapat terlalu banyak kemusykilan. Dari segi pengiraan kertas undi dan sebagainya, sengaja, dia sebut PH, dia letak dekat kawasan Perikatan Nasional. Nampak tak? Dia tunjuk PH, dia letak kawasan Perikatan Nasional. Dah 3 kali dia tegur, dia ugut nak rekod, barulah dia, dia tak buat dah. Jadi saya rasa there's something wrong somewhere lah sebenarnya, dan kita lihat sikap berbolak-balik semasa tempat pengumuman undi itu. Bagaimana saya nak kata, ini adalah sesuatu yang something wrong somewhere lah. Kalau orang menipu, kita nampak, kita tahu menilai bagaimana orang tu menipu. Kita tak payah cakap lah, tak sebenarnya orang ni tak menipu, orang ni jujur dan sebagainya. Kita nak kata macam mana kalau ada salah laku yang terang-terang nampak, dia tak boleh nak defend diri dia. Dia suruh buat petition. Dari situ kita boleh nilai memang something is wrong somewhere lah. Kalau macam tu, saya rasa satu rombakan besar ataupun siasatan yang besar-besaran terhadap SPR diperlukan. Lepas tu satu rombakan besar perlu. Sebab sebelum tahun 2026 kita ada ada pensempadanan semula. Jadi yang tu penting. Sebab kalau tidak, nanti akan mengganggu gugat cara pensempadanan semula yang diperjuangkan untuk pasal gerrymandering dan proportion. Benda tu yang tu penting. Jadi saya rasa yang tu mungkin Yani dan Abang Wan boleh salurkan info-info seperti itu kepada pihak atasan.
Itu saja saya nak cakap pasal yang ni. Terima kasih kerana Okey. mengundang saya di kedai. Sepandang semula dia 2 penggal atau 3 penggal sekali dia akan buat. Dia bukan boleh buat tiap-tiap penggal. Kasar. Ah, 8 tahun ya. sekali. 8 tahun sekali. 2 penggal. Okey, 2 penggal. Dia Bukan 2 pekan, dia berlaku. 8 tahun sekali. Maknanya Ah, sebelum tu ya, 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 2018. ya, ya, Sekarang ya. Maksud tu 2026. ya, maksud saya tu dia 2 penggal sebab kita 1 penggal pun orang tak akan, selalunya dia pun akan bubar sebelum cukup 4 tahun dia pun akan bubar dah. Lebih kurang macam tu. Jadi SPR ni ya akui ada yang cacat celah, insya-Allah akan ada tindakan-tindakan tertentu untuk dirombak, untuk lebih, orang kata apa, SPR ni lebih tulus. Sebab tu bersih dulu, dia kita yang kita dapat ke hari ni dapat satu benda, celup jari untuk bukti ketulusan. Jadi kita pun dah nampak seperti yang berlaku di Selangor, ada beberapa kerusi ada kemuskilan. Jadi kita tengoklah apa result dia. Saya tak menuduh, tapi memang ada kemuskilan yang perlu dibuat. Even ada pertikaian borang 14 pun, pegawai SPR pun dia buat hati keringnya. Kenapa? Jadi ada persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Sebab tu dalam masa 21 hari ni, petition di mana dun-dun yang bermasalah akan dibuat. Jadi Sengaja lambat kan. Dia tahu bila buat petition, makan masa kadang setahun tahu petition boleh selesai. Ya. Jadi benda ni macam di Selangor, negeri yang ketika yang ramai berminat nak rampas Selangor, patutnya pihak dia sensitif. Dia tak boleh kata kena tak puas hati petition lah. Bayangkanlah kalau malam itu dalam keadaan undi genting, 1-2 kerusi saja yang menentukan kerajaan. Engkau masih lagi nak pending benda-benda macam ni. Sepatutnya sebelum kau umum, bila ada bantahan, kau siasat lah. Kalau perlu kira semula sebelum kau umum. Tapi dia tak nak kira semula. Dia kata tak puas hati buat petition. Bayangkanlah itu hari kalau dia tak nak puas hati dan kelebihan 1 kerusi kepada pihak lawan. Dan dia main tahan negeri tahu. Yang main, dia main tahan negeri. Dan kau nak tunggu lagi setahun untuk petition untuk kau ambil balik negeri tu. Tak masuk akal. Sebab tu aku cakap, kena buat audit forensik kepada SPR. Banyak sangat orang pertikai sekarang ni. Sekarang ni zaman pelik tu, zaman kita pemangkang dulu, kita yang pertikai kan. Kita pemangkang yang pertikai kan SPR. Sekarang ni kita kerajaan, kita sendiri tak puas hati. Bermakna something wrong lah SPR. Kalau kerajaan sendiri, kita penyokong kerajaan sendiri tak puas hati dengan dia, bermakna ada masalah dalam SPR. Dan aku rasa pengurusan dia memang kena rombak lah. Kena rombak balik. Kena tengok, audit forensik tu penting. Supaya dia check daripada akar umbi. Kan? Apa yang kau buat selama ni? Ketua tempat mengundi. Memang dia bukan kaki tangan SPR, dia cuma ejen SPR. Dia dilantik oleh SPR supaya melakukan tugas dia. Dan kebanyakannya guru-guru dia ambil. Yang jadi ketua tempat mengundi ni, kaki tangan kerajaan. Dan kaki tangan kerajaan tu, kalau dia sokong kerajaan tak apa. Tapi kalau dia bersubhat, ataupun dia menentang kerajaan, dia bersubhat untuk menentang kerajaan. Yang itu kena check. Bila dia ada sifat, dia tak sup dengan pemangkang, dia jadi ketua tempat mengundi, dia akan cari jalan macam mana nak bagi keuntungan kepada PN. Jadi orang macam ni tidak boleh jadi ketua tempat mengundi. Jadi benda ni kena betul. Kan? Cik Ani, saya nak kupas, boleh? Saya nak turun dah. Saya tambah last sekali apa yang Abang Wan cakap tadi. Jadi saya rasa ejen-ejen SPR tu sepatutnya dipilih daripada NGO. Mungkin salah satunya bersih untuk menambah baik keadaan SPR tu. Ini salah satu. Keduanya, memang tindakan tegas daripada pihak kerajaan diperlukan. Okey, untuk memantau pengkhianatan daripada pihak-pihak di dalam kerajaan. Jadi itu memang penting. Kalau tidak, memang pengkat akan datang, kita akan kalah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Okey, silakan tadi Tomato Rice nak komen apa? Ya, saya nak kupas sedikit sebelum saya turun. Hari ini kita ada isu diwar-warkan, ada berlaku pergolakan di Kedah antara PAS dengan Bersatu. Ini gaduh pasal jawatan Exco lah. Walaupun itu bukan parti kita, saya agak just nak kupas.
sudah nampak pergolakan mereka gaduh sesama sendiri macam dulu berlaku kepada UMNO kan, tindakan apa bersatu tikam menikam tu. Sekarang karma, just nak bagi tahu karma sedang berlaku kepada parti Bersatu lah, di mana dia macam tak ada arah langsung, tak ada jawatan MB, tak ada jawatan apa, malah ditekan oleh PAS. Kalau nampak di Terengganu dia dapat jawatan Exco satu saja, Terengganu dan Kelantan. Sekarang di Kedah 3 Exco, macam seolah-olah dia tak ada, macam parti sampah. So nak Encik Din ke atau yang ni kupas sedikit. Mengenai Esko Bersatu yang sepatutnya 5 Esko sebelum ni, 5 Esko, dan salah seorang daripada mereka dilantik sebagai timbalan speaker, tak silap saya. Tapi sekali ni tak ada timbalan speaker diberikan kepada mereka, tetapi diberikan 3 Esko saja, jawatan Esko saja. Bawah dulu. Sebelum ni dia ada 5 Exco Bersatu, tapi sekarang 3 5 Esko di dan Kedah. timbalan speaker. Ya, 5 ya, Esko dan timbalan speaker. Tapi sekarang ni 3 Esko saja. Silakan Abang Wan. Pada aku, komanku mudah je. Padan nak muka kau. Padan nak muka kau. Kau berpakat dengan PAS ni, tu kau dapat. Tapi aku nak beritahu satu. PAS ni cerdik. Kan? Dalam bab yang berjawatan bergaji, dia ambil. Engkau dapat sikit. Tetapi dari segi ketua pemangkang, engkau parti Bersatu sikit je di parlimen. Tapi Muhyiddin jadi ketua Perikatan Nasional. Dibagi kau, pesaing tu tak ada jawatan, tak ada gaji. Kau ketua Perikatan Nasional Muhyiddin. Engkau punya ahli sikit. Bahagian kau pun tak ada, PAS banyak. Tapi kenapa dia lantik Muhyiddin jadi ketua Perikatan Nasional? Sebab jawatan tak ada gaji. Engkau ambil lah dia kata. Tapi Esko, aku banyak lah, aku banyak lah. Engkau sikit, engkau lah bodoh. Berpakat dengan parti macam tu. Cuma nak menambah Cik Din, propaganda dibawa oleh Din Pago tu, Muhyiddin dia seolah-olah dia kuat tau, cara dia cakap dekat ceramah, selalu je dia gaya, oh kita ni kuat, kita ni pembangkang ni kuat, banyak dapat undi. Tapi pada hakikat dia parti Bersatu makin lama makin dipinggirkan tau. Betul. Itu hakikat, fakta dia. Awak nak gunakan dia saja. Kalau Sama kita juga. nampak kita nampak UMNO semakin ke depan, dia semakin dengan kerajaan perpaduan, saya rasa dia makin lama makin akan diterima oleh kaum Cina, kaum India. Kita nampak hasil dia dekat Negeri Sembilan. Kaum India dan kaum Cina pun undi calon UMNO. So dia akan bawa masa ke depan tu untuk UMNO dia akan dapat untung. Tapi Bersatu saya rasa tak ada haluan dah. Dia akan very soon dia akan dikuburkan ke ataupun dia politik mileage dia orang tak akan tamat lah. Itu pandangan saya. Mr. Macam ni lah. Tomato Rice, kejap. Mr. Tomato Rice, saya nak beritahu Mr. Tomato Rice. Track record PAS selama ini adalah pada tahun 70-an dia khianat BN. PAS khianat Angkatan Perpaduan Ummah. PAS khianat Barisan Alternatif. PAS khianat Pakatan Rakyat. PAS khianat Gagasan Sejahtera. PAS khianat Muafakat Nasional. Setakat ini semua gabungan dan kerjasama PAS telah khianat. Tunggu masa saja Perikatan Nasional ni. Sekian, terima kasih. Okey, saya turun dulu ya. Okey, bye. Ya baik, Jumpa dia lagi. macam ni lah. Itulah kifarahnya bila pengkhianat ni. Kalau pengkhianat, jawab dia, kena ajak macam tu je lah. Habuan lah apa. Itulah kata, sifat khianat ni jangan ada. Bila ada sifat khianat, jadi apa yang kau dapat habuan ni adalah balasan. Satu je aku cakap, pada muka hampa. Hampa baru nak kenal belang tu. Acah-acah paling lama main politik, acah-acah paling hebat di dalam pentas politik, tapi tiada pengalaman. Seperti PAS, dia apa pengalaman. Jadi aku respect kat PAS. PAS, jangan bagi langsung kerusi kat Bersatu. Takat 3 tu dah cukup. Jangan bagi lebih-lebih. Bagi lebih-lebih pun nanti depa tak bagi duit kat hampa, buat apa? Bagi macam tu, biar depa kerja dengan hang. Tahu, nak ni saya nasihat kat pemimpin PAS lah. Saya lebih suka Bersatu ada 3 kerusi. Bersatu bagi banyak-banyak SS 3 kerusi, 3 esko. Bersatu bagi banyak-banyak esko pun depa dah kaya. Untuk apa? PAS ni kan parti Timilo. Bagilah kami dapat gaji, nak buat kerja.
Walaupun tak bekerja untuk rakyat, tapi dapat gaji. Saya suka sangat apa yang terjadi hari ni. Memang happy. Cemburu Even muka. Rindu Ah, Kak Fitri. apa dah? Rindu Kak Fitri. Oh, Kak Fitri. Uh, Dan Fitri naik ni. Okay, even kita tengok hari ni suhu politik masih panas sebab depa kalau boleh depa nak Anwar Ibrahim jatuh dalam masa 1 tahun. Sebab selepas 1 tahun depa tahu dah Anwar Ibrahim tak akan jatuh. Kerajaan perpaduan ni terus mengukuh bersama UMNO, GPRS, GRS sehingga habis penggal dan kemungkinan PIU 16 pupus terus bersatu. PAS dia kuat, masih kuat, akak umbi dia banyak, tapi bersatu akan pupus kalau PIU 16 nanti. Itu adalah jaminan lah. Duduk dalam Mima tak sihat. Aku rasa Mima tak sihat doakan kawan-kawan saya punya kesihatan. Okey, Master, silakan Master. Hello. Nasruddin dulu ke? Master dulu ke? Silakan. Siapa yang dah ready nak cakap silakan. Master ataupun Nasruddin, sila buka mic dah cakap. Silakan. Baik, saya dengar isu tentang apa yang kita bahaskan malam ni, maka banyak yang dah terjawab lah. Cuma sama ada mereka menerima atau tidak . Jadi isu yang paling berat, saya sentuh paling berat ialah tentu isu tentang fitnah . Seharusnya seorang Islam dia tahu hukum fitnah tu . Kalau ikut negara Islam, dia harus dibunuh, diperangi. Maknanya perbuatan itu seperti membunuh. Lebih dosa dia lebih membunuh. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, surat 207, nanti boleh bacakan. Jadi saya ambil yang ringkas. Ambil yang surah yang pendek yang untuk kita berkongsi lah. Baik pada yang PAS ni lah, yang pemuda-pemuda ni dia ikut tanpa ada ilmu. Itu jadi sulit kan. Bagaimana Cik Ani cakap ilmu tu penting. Dengan ilmu tu kita akan menang. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 193 berbunyi, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kita, maka tidak ada pemusuhan lagi kecuali tak ada orang-orang yang zalim. Ada lagi ayat satu lagi, surah Al-Anfal ayat 39, dan perangilah mereka. Tuhan menekankan lagi. Mereka jangan ada fitnah, supaya jangan ada fitnah. Dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika berhenti dari kekafiran itu, maka sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang fitnah itu Tuhan lihat seperti orang kafir. Siapa yang kafir sebenarnya sekarang? Kalau nak dikatakan kafir, Tuhan cakap orang yang buat fitnah. Mereka yang membuat fitnah itu dah minta maaf. Dia bukan maaf je. Kalau ikut Islam itu dia harus dibunuh, perangi, bukan kita buat tawanan kan. Jadi berat fitnah ini. Jadi harus sedarlah mereka yang faham dia kata nak Islam, tentang Islam, harus ada ilmu tentang Islam. Begitu juga sebagai satu negara Islam. Bagaimana Nabi Muhammad membina negara Islam? Harus daripada ayat-ayat Madaniyah. Harus faham Madaniyah. Saya nak jemput Zailani Bob 85 untuk naik ke atas jika berani. Ya, jadi di situ Tuhan memberikan pertolongan kepada kaum kita. Diutuskan seorang manusia untuk membuat perbaikan kepada kaum itu. Kerana berlaku kezaliman. Setiap kaum yang berbuat kezaliman, zalim pada diri dia dan zalim pada orang lain, Tuhan akan berikan seorang manusia yang akan bantu. Tetapi Tuhan akan wafatkan dia pada waktunya. Sekiranya kita tidak berubah, kaum itu tidak berubah, Tuhan turunkan azab. Itu janji dia. Kerana dia dah memberi pertolongan. Allah telah beri pertolongan tetapi kaum itu tidak mahu berubah. Maka jangan salahkan Tuhan. Jangan menghina Tuhan. Kerana Tuhan dah beritahu. Sebab itu kalau kita nak berbahas, nak mengkritik, saya lihat kebanyakan yang pemuda yang masuk dalam live Cik Yani ni, dia buat Cik Yani macam Mr. Google tau. Harus dibaca dulu, cari. Kalau dulu, zaman saya pergi perpustakaan.
Mana ada mudah sekarang hari ini. Hari ini dekat jari aja. Cuma keburukannya harus memilih ilmu yang benar daripada sumber yang benar. Maka saya tak nak panjang kata, cuma saya menyarankan kepada kerajaan harus diperbetulkan daripada jawatan penjawat awam. Mereka harus tahu perjuangan Madani. Dia harus membaca buku Madani. Dia harus mengadakan peperiksaan berperingkat. Baik daripada atasan tu, UC apa tu yang atas tu, Profesor Kangkung semua tu, harus faham. Saya rasa dia tak baca pun konsep Madani ni. Kalau dia faham konsep Madani, kalau tak baca konsep Madani, kalau dibaca firman Tuhan, itu sama dalam tu. Tak ada bezanya. Cuma diberikan dalam bahasa kaum, bahasa kita untuk menjelaskan apa yang berdasarkan firman Tuhan. Saya rasa sedih lah. Saya nak cakap nanti orang cakap saya ni takabur atau riak kalau saya cakap begini. Cuma tak tahan saya tengok. Kebodohan itu kerana tak ada ilmu. Kesalahan itu kerana sistem yang dulu, yang Tun M dan pelanjut dia tu memang amat zalim. Jadi di situ Tuhan menjauhkan Anwar itu daripada bersekongkol dengan mereka. Maka pada hari ini dia dilepaskan, diberikan untuk menyelamatkan kaum dia. Jadi Anwar itu seorang penyabar kerana dia menjadikan sabar dan solat itu sebagai penolong dia. Itu ada dalam firman. Jadi kalau orang tidak faham firman Tuhan, tidak akan faham Anwar Ibrahim. Dia kata lemah lah, tak betul lah. Tidak, dia bukan pasal politik, tak ada takut orang mengundi, bukan. Kerana orang berfirman, Abang Nen. ya. Ya. Kerana orang yang, Tak habis. ya. Jadi saya nak habiskan bahawa orang yang tahu tentang apa itu Madani, dia akan faham dan dia akan menyesal kalau dia menentangnya. Kerana menentang Madani bukan menentang Anwar Ibrahim, menentang Islam. Jadi ini yang jadi sulit. Bila mereka ini tidak punya ilmu, itu jadi sulit. Dia masih lagi taksub. Mereka merasakan yang janggut dengan pakaian itu sebagai lambang Islam. Bukan. Islam itu akhlak. Mengajar sistem kehidupan yang benar. Jadi harus anak-anak muda ni sedar. Dan diberikan pendidikan dalam sistem pendidikan tu tentang kerajaan Madani. Bukan tentang politik ya. Politik berparti-parti bukan. Maksudnya itu konsep yang dibawakan oleh Anwar Ibrahim untuk mengenal Islam yang benar. Jadi Islam itu bukan berkaum-kaum, tidak. Islam itu adil. Islam itu universal. Bukan Islam PAS itu secara kampung mempengaruhi. Jadi saya pada mulanya saya marah kepada PAS. Kenapa saya tak marah kepada PAS? Memang sebenarnya ada manusia seperti itu. Kalau tak ada dalam seperti itu, tak ada dalam firman. Jadi salah satu surah yang menyatakan dia ini ialah bentar ya. Okey, ayat ini surat Al-An'am ya, 159. Ini ayat surah yang terakhir saya kongsikan. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi golongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawab tanggungjawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi di sini ayat ini menyatakan kita memberi hanya pencerahan tentang sampaikan yang kebenaran. Tetapi hukuman memang kita bukan. Jadi Tuhan itu. Sebab itu Anwar itu dia tidak bertindak macam itu. Kerana Allah akan membantu dia. Pertolongan Allah itu lebih hebat. Pertolongan Allah itu ya kita ni. Yang memberikan sejam malam, memberikan pencerahan. Itu untuk pertolongan Allah kepada dia. Tanpa kita sadari ya, Tuhan memilih kita. Sanggup berkorban. Bukan ada apa jua jawatan pun dalam kepentingan. Itu yang Tuhan berikan pertolongannya kepada Anwar. Tetapi ada waktu-waktunya kalau sekiranya kita tidak berubah, kita jadi kaum yang Tuhan ceritakan 7 perkara yang berulang-ulang ya. Kaum-kaum yang Tuhan hancurkan. Itu kita tidak mahu kita elakkan. Jadi jangan sampai Tuhan murka. Ini iman, ini soal iman ini harus kita faham. Ini masalah ni tentang agamawan kita ni. Dia bermacam-macam kefahaman ni. Dia tak satukan kan kefahaman ni. Jadi itu yang jadi sulit. Jadi budak-budak muda ni dia dengan tak ada ilmu, dia akan terpengaruh. Dia tak tahu yang mana benarnya masalah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Cik Ni, terima kasih atas beri peluang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ya. Juga bang
Okay. Padu. Monster tadi dah buka mic tapi tutup balik, silakan. No, Monster. Monster, you nak cakap ke tak? Kalau tak nak, saya nak turunkan. Tok Lenggong Apa? pun sama, tadi dah naik, lepas tu turun balik. Tok Lenggong buka mic dan cakap. Yeah, yes, yes. Silakan. Ah. Yeah, let Master go first. Press it first. Apalah, saya turunkan Monster sebab dia tak bercakap. Okay. Alright. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya ingin kembali kepada dua perkara yang penting yang kita bincangkan tadi. Jangan hembus, boleh tak jangan hembus mic? Okay, maybe my fans is. Saya ada dua isu tadi yang telah kita bincangkan, iaitu mengenai pemindahan data pemilih. Satu itu ada satu yang keduanya mengenai petugas pilihan raya, RO termasuk RO yang sebenarnya sepatutnya mereka ni sepatutnya tidak ada implikasi undang-undang kepada petugas. No action can be taken against them. Sedangkan mereka adalah pegawai yang dilantik khas. Kalau ejen ketika pengiraan atau KTM itu betul, tetapi sepatutnya tidak boleh dibuat secara tangkap muat. That is the weakness. Sepatutnya dalam masa 4 tahun benda ni tidak akan berlaku lagi. Our next SPR pilihan raya, that mean another 4 years time, benda ni perlu diatasi. Yang kedua, kefahaman dari segi pelaksanaan daftar pemilih. Pemindahan strategi peringkat yang mana ada negeri yang buat secara serentak dan ada negeri yang tidak buat berasingan. Kesannya amat buruk kepada pilihan raya macam